Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya nak buat tutorial untuk macam mana nak create satu Google Form. So, mulai browser, you just type in Google Form. Okay. So, dia akan keluar banyak pilihan. So, saya akan pilih yang ni lah, Google Form Sign In. Okay. So, dia akan automatically sign in pada account yang kita gunakan untuk account Chrome. Okay, so saya guna browser Chrome. So, dia akan automatically lah guna account Google yang sama. So, tapi kalau saya nak tukar, just klik di sini. So, kita pilih lah mana akaun yang kita nak. So, saya pilih ni. So, inilah Google Form lah. Dia punya web, dia punya halaman Google Form. Okay, so kita buka pada blank. Okay, pertama sekali kita buat dia punya tajuk. Okay. Okay, tajuk sini. Okay, kalau kita klik dekat atas ni, dia akan ikut samalah. Okay, description ni kita boleh tak apa-apa lah, penerangan tentang ibu orang, tentang borang you. Okay. So saya buat dulu untuk contoh borang, untuk kita buat questionnaire lah, questionnaire biasa. So selalu questionnaire kita minta nama kan. So nama penuh. So pilihan di sini lah pilihan bentuk jawapan yang kita nak lah. So untuk nama selalunya kita akan minta short answer. Okay, short answer. So satunya kita akan letak required lah untuk katakan bahawa soalan itu mesti dijawab. Okay. So saya akan letak ni duplicate. So kita boleh ubah di sini pula tarikh. Okay. Tarikh automatically dia akan tukar format dia sendiri. Okay, no problem. So ketiga, mungkin saya nak tanya tentang jantina. Okay, kita boleh guna multiple choice. Okay, multiple choice. Okay. Okay, mungkin kita nak pilih tak tanya lokasi kan, lokasi. Mungkin okay. Selain multiple choice, you boleh juga guna pilihan drop down. Drop down ni sesuai lah kalau kita ada banyak senarai dan kita nak orang terpilih satu je. Okay, kemudian kita cuba buat untuk checkbox. Okay. Okay. Okay, so drop down. Okay, so apa lagi pilihan kita ada? So tu saja lah. Oh, kadang-kadang mungkin kita nak orang upload file kan. Okay. Okay, so kita boleh letak di sini. Kejap. Okay, sometimes upload. Okay. So kita continue lah. Okay, so it depends dengan kita punya maximum file yang kita letakkan lah. So kita boleh set lah kita nak apa. Okay, so, kita boleh pilih lebih dari tu. Okay, mungkin semua lah kita nak pilih. Okay, maximum number kita boleh pilih banyak mana dia boleh upload.
dan kita boleh pilih sebesar mana dia punya ni file. Tapi ini bergantung kepada kita punya capacity Google Drive lah. Kalau you punya Google Drive ialah yang free, kapasitinya sangat rendah, so you cannot be aware of this lah. Okay, alright. So ni lah semuanya. Okay, let's say lah okay, this is settled. Let's say lah you mau tengok, okay, macam mana rupa you punya file. So pergi pada link ni. Okay, you copy dan you cari tab lain yang baru. So kita paste kat sana. So nampak ni kita punya borang yang kita baru buat tadi. So let's say you nak isi, tarik, klik klik di sini. Okay, lokasi dia abad. Ni drop down, pilihan drop down. Ni pilihan multiple choice. Okay, inilah pilihan check. Maksudnya you, okay, ni bukan pilihan kata orang checkbox kan. Ni macam drop down. So ni bahagian ni perlu tukar. Okay, so kita just submit je lah. Okay, so kita lupakan borang ni. So kita pergi kepada soalan tu tadi. Okay, this one patutnya saya letak checkboxes. Okay, so kita boleh check balik dekat link ni. Okay, macam tadi juga saya copy link tadi dan masuk dekat tab baru supaya saya boleh tengok dia punya borang. Okay, ini macam yang saya telah isi. Kalau kita tengok sini, ini dah saya tukar kepada checkbox. So sini saya boleh buat banyak pilihan. So ni kena naik turut dia buat lah. So saya malas nak naikkan. So kita abaikan, so kita tak perlu jawab lah. So kalau you nak buat quiz dengan Google Form, you terpaksa buka barulah. Sebab apa yang kita dah hasilkan tadi tidak dapat di-convert kepada quiz. So kalau you buat quiz, okay, awal-awal lagi you dah setting make it a quiz. Okay, alright. So kita patah balik ke question. Kita letak tajuk. Okay, so ini just contoh sajalah kan. So kalau quiz selalunya kita letak multiple choice answer. Okay, so kita wajibkan semua soalan mesti jawab, required. So answer key, ni lah tempat jawapan lah yang kita boleh set jawapannya. Kita boleh set berapa markah bagi setiap soalan dan which is the correct answer lah. Okay, alright. So you boleh buatlah sampai habis. Okay, dia punya setting, kita boleh benarkan student lihat jawapan selepas setiap kali mereka jawab dan hantar borang, ataupun kemudian lah. Tapi saya lebih suka data immediate lah. Okay, so kita berikan pilihan student untuk kata orang beritahu sama ada jawapan mereka buat tu salah ke betul. So kalau kita nak buat quiz, saya tak on kan ni lah, kita tutup. Untuk jawapan betul, okay, kita boleh beri student lihat lah jawapannya betul, dan kita boleh beri student lihat dia punya point bagi setiap soalan. Okay, so kita pun boleh set bagi setiap satu soalan tu dah setting satu markah kalau kita nak setting lah. Okay, okay, kita benarkan email address untuk dikutip. Okay, dan ini kita boleh bagi pilihan kepada responder untuk mereka dapatkan sesalinan jawapan mereka.
So it's either kita memang sentiasa beri ataupun bila mereka nak je lah. Tapi kalau quiz saya allow it to be always. Okay, allow respond editing. Untuk quiz saya tak galakkan lah. So kita biarkan not allowed. Okay, of course kita limitkan pada satu respon jawapan kan. Tapi kalau kita buat survey, kita tak perlulah only limit respon. Tapi kalau untuk quiz, yes, tapi terpulang kepada korang lah. Okay, so kita boleh show progress bar. Okay, kalau kita tunjuk, dan kita boleh shuffle, ubah kata orang question order. Okay, tapi kalau kita letak ni sebagai on, ada satu kelemahannya lah. Sebab kalau kita letak soalan nama, ada soalan tentang nama matrix, of course itu pun akan diubah. So dia tidak letak di atas, dia akan berubah kedudukan lah. Okay. So untuk kita view responses, sebab tidak ada respon lagi kan, so saya akan bagi another contoh lah, kata orang borang yang ada respon, dan kita cuba lihat macam mana Google Form boleh analyse respon yang diterima. Okay, so let me check here, ada seat. So ni semua jangan risau, dia memang dah automatically save dalam you punya drive. So you tak perlu save apa-apa pun. Ni setiap changes yang kita buat, dia akan save. Okay, so let's say lah saya ada borang yang ada kata orang maklum balas. So kita lihat pada respon di sini. Okay, so di bahagian summary so dia akan bagi summary bagi setiap soalan. Okay, contohnya bagi soalan jantina, berapa orang yang kata orang menjawab perempuan, berapa orang yang menjawab lelaki. Ini sudah automatically di set ke dalam Google Form ni lah. Okay, ni kita boleh buat. So sebenarnya kalau kita nak buat statistik bagi setiap satu soalan, sangat-sangat mudah lah. Alright. Okay, ni kalau kita nak melihat secara keseluruhan bagi soalan. Okay, so ini bagi question. Dalam satu question tu kita lihat apakah yang dijawab, apa yang dijawab bagi setiap soalan. So ini dia jarang memberi apa-apa impact lah. Kita tak guna sangat bahagian ni. Okay. Okay. So andai katalah kita nak lihat secara individual, apa yang dijawab bagi setiap seorang. So kita boleh lihat di sini. Okay, ni bagi student ni. So dia akan jawab lah. Kita boleh lihat apa jawapan dia. Okay, kalau kita ni adalah responder yang pertama. Kalau kita lihat responder yang kelima lah katakan. So you tekan sini, you pilihlah yang kelima. Saya akan nampak. Okay, inilah responder yang kelima yang menjawab. So inilah jawapan beliau. Okay. Okay, let's say lah kita nak lihat secara meluas the whole thing. So kita boleh pergi ke sini, tekan Excel sheet. Okay, so dia akan convert segala respon daripada student ke dalam Google Sheet lah, macam ni. Okay, so saya rasa itu sajalah tutorial tentang Google Form. Sekian, terima kasih.